membaca surau Al-Jannah. Tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kepada Allah dan Allah Ta'ala bagi kita peluang daripada satu mati yang kecil dan dibangkitkan untuk menunaikan tanggungjawab. Nabi SAW beritahu belum mas'ulin tanpa mas'ulin an-ra'iyah. Setiap daripada kamu bertanggungjawab dan bertanggungjawab atas setiap apa yang kamu telah usahakan. Tuan yang mulia, Allah Ta'ala ni tuan mulia, bila kita susah payah untuk agama, Allah Ta'ala akan bagi kita peluang untuk minta apa saja kita. Bila kita buat satu perkara untuk agama Allah Ta'ala, kita korbankan harta masa kita. Kita ni ada 3 perkara kan? Dalam diri kita ni ada 3 perkara. Kita ada harta, tak kira lah berapa banyak, RM1, RM10 kan? Kemudian kita ada masa. Ni setiap manusia akan ada pasti masa. Kemudian kita ada diri kita. Diri kita ni nyawa, badan, tenaga kita. Dan segala perkara yang kita ada di dalam, bila kita gunakan untuk agama Allah, untuk bantu agama Allah. Tuan-tuan bila satu orang tuan, bila dia kita khidmat untuk dia, kita buat apa yang dia suka, kita ibaratkan tuan ataupun raja, maka raja atau tuan ini tidak akan teragak-agak untuk menunaikan segala keinginan kita. Tuan-tuan bila hari ini kita dah salah faham kan, kita rasa harta ni kita punya, kita rasa masa ni kita punya, kita rasa diri ni kita punya. Maka sebab tu kita buat apa-apa yang kita suka. Kita terlupa yang harta masa diri ni dia ada tuannya, Allah Ta'ala yang jadikan. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dalam ayat ini tuan yang mulia, Allah beritahu, Allah bagi pada saya dan tuan-tuan 3 perkara ni, harta, masa dan diri. Allah bagi. Kemudian Allah Ta'ala yang mulia dengan rahim dan rahmat dia, Allah cakap dengan kita dengan perkataan yang lemah lembut. Allah kata, siapa yang nak bagi pinjam pada aku, dia kerang. Siapa yang nak bagi pinjam pada aku? Tuan-tuan, Allah pemilik saya, pemilik harta saya, pemilik masa saya, dia bagi pada saya, kemudian dia pinjam balik. Dia kata, siapa yang nak bagi pinjaman kepada aku? Allah berhak wallahi untuk mengambil nyawa kita pada bila masa. Allah berhak untuk menghancurkan harta kita bila-bila masa. Allah berhak memadamkan masa kita pada bila-bila masa. Tetapi tuan mulia, dengan rahim dan rahmat Allah, Allah kata, siapa nak bagi pinjam pada aku? Harta kamu, masa kamu, diri kamu. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah, maka sesungguhnya ini adalah pinjaman yang terbaik. Pinjaman yang terbaik. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'an katsira. Allah akan melipat gandakan segala apa yang Allah Ta'ala pinjam. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dan Allah beritahu, Allah berkata dengan lemah lembut, dan kemudian Allah cakap, sesungguhnya aku ni yang boleh menyempitkan rezeki kamu, kehidupan kamu, dan aku yang boleh melampangkan rezeki kamu dan masa kamu, kehidupan kamu. Dan kita semua akan kembali kepada Allah, wa ilaihi turja'un. Kamu semua ni akan kembali kepada aku. Dalam keadaan lemah lembut Allah beritahu, dan keadaan lemah lembut juga Allah beritahu, kau ni tak faham ke, rezeki ni aku yang bagi. Kalau aku nak sempitkan, aku boleh sempitkan. Kalau aku nak lapangkan, aku boleh lapangkan. Tapi Allah nak, apabila Allah melapangkan rezeki, kau bagilah pinjaman kepada aku. Kalau tak, aku akan sempitkan. Ini yang kita kena fikir. Bagaimana hari ini, apa yang telah kita gunakan harta masa diri kita? Adakah kita membantu agama Allah atau menyempurnakan keinginan nafsu saya? Kan, kita kumpul duit, Allah kan? Aku ingat aku nak beli rumah yang besar sikit lah untuk anak bini kita. Kan, anak tambah ramai. Anak daripada 2 jadi 3, jadi 4, jadi 5. Kita sibuk fikir macam mana nak besarkan rumah. Tak salah tuan-tuan. Tetapi bagaimana bila kita besarkan rumah, adakah anak kita menjadi satu orang yang taat kepada Allah?
Adakah keluarga kita yang 5-6 orang bertambah atau dia bertambah taat pada Allah? Ini persoalan yang paling penting sebenarnya. Sebelum kita bina rumah yang besar-besar, mohon maaf, kan? Ini peringatan untuk diri saya. Kita bagi kereta yang hebat-hebat, makan yang sedap-sedap, kita kena fikir, adakah anak aku akan menjadi, keluarga aku akan menjadi, isteri aku akan menjadi tak apa satu orang manusia yang taat kepada perintah. Tuan-tuan yang mulia, kan? Bila kita tak ada fikir tentang perkara ni, maka Allah biar kita dengan nafsu kita. Allah biarkan kita dengan kehendak kita. Sehingga satu tahap Allah sempurnakan segala keinginan kita untuk ada rumah besar, ada kereta besar, ada kelengkapan yang cukup, makan yang sedap. Tapi anak kita jauh daripada perintah Allah, jauh daripada sunnah baginda Nabi SAW. Ini kita kena risau, tuan-tuan, kan? Saya buat ziarah dekat kawasan ni, kan? Buat ziarah dekat kawasan ni, jumpa dengan satu orang hamba Allah. Dia kata apa? Kita kena sediakan makan minum untuk anak bini kita. Ini kewajipan kita, dia kata. Kita kena sediakan kelengkapan yang siap, apa kelengkapan yang sempurna. Tuan-tuan yang mulia, apakah perkara yang sempurna di sisi satu orang manusia? Jawapannya senang, agama. Mereka ni, kita ni, kalau ada agama yang sempurna sebagaimana yang Nabi bawa, maka miskin atau duduk bawah pokok sekalipun, maka dia akan jadi orang yang bermanfaat kepada agama Allah. Tapi kalau dia punya harta yang banyak, kan, rumah yang besar, tapi tak digunakan untuk agama Allah, maka dia akan menjadi satu kehidupan yang sia-sia di sisi Allah. Wallah. Sebab tu Allah Ta'ala bila beritahu apa, dia kata, Nabi, apa, ulama kata, kan, sebenarnya surah Wal-Asri kalau diturunkan cukup. Wal-As, demi masa sebenarnya manusia itu dalam kerugian. Allah beritahu terang-terang. Demi masa sebenarnya manusia dalam kerugian. Memang betul. Kita bangun tidur, berapa ramai yang boleh mengucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau anak-anak kita bangun dia sebut benda. Segala puji bagi Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita yang tidur kat surau ni kadang-kadang pun terlupa, tuan-tuan, Allahu Akbar. Wallahi, ini perkara bukan perkara yang biasa, bukan yang perkara apa, bukan yang pelik. Ini benda yang Allahu Akbar. Bila kita tidur tak ada niat pun nak malam bangun tahajud. Allah. Kan, bila kita bangun pula dah lupa, kan, nak baca doa tidur, doa bangun tidur. Kita pula tak tahu maksud dan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Bangun dia nak cek rezeki, pak rezeki. Allah, hari ni aku nak kena gini, hari ni aku nak kena gini, hari ni aku nak gini. Allahu Akbar. Mananya letak Allah di sisi saya dan tuan-tuan? Kan? Mana? Tuan-tuan, kita belajar hari ni fikir. Kita sebenarnya, bila ini sebab tu ni namanya majlis fikir iman dan amal. Tuan-tuan mulia, hari ni tuan-tuan mulia, bila kita balik ke rumah, kita kena ada rasa kesian pada diri kita dan kesian kepada keluarga kita. Macam mana nak bawa mereka kepada agama Allah? Bagaimana amal-amal sahabat-sahabat baginda Nabi SAW dan baginda Nabi SAW boleh ada wujud dalam rumah kita, kan? Orang sekarang tak tahu mawaddah warahmah tu apa. Rumahku, syurgaku. Apa maksud rumahku dan syurgaku yang mulia? Tuan-tuan mulia, maksud sebenar rumahku, syurga ni tu, tuan-tuan mulia, adalah bagaimana hari ni rumah kita menjadi kebun-kebun ataupun taman-taman syurga. Bukan panggung wayang, bukan restoran, bukan playground, bukan tempat tidur, hotel, bukan. Tuan-tuan, hari ni kalau kita nak pergi hotel, beli rumah apa duduk hotel yang sedap-sedap, saya percaya setiap rumah tuan-tuan, tilam dia pun sudah cukup sedap untuk kita tidur lena sampai tak bangun subuh. Betul kan? Ini bukan cakap benda yang kosong, ini benda betul, realiti. Kan? Tuan-tuan, mulai ini yang kita kena fikir, bagaimana rumah kita boleh jadi taman-taman dan kebun-kebun syurga. Tuan-tuan mulia, dalam rumah kita kena ada 5 perkara, 5 amal. Tuan-tuan bila balik rumah, tuan-tuan kena fikir bagaimana 5 amal ni boleh ada dalam rumah kita. Apa dia tuan mulia? Pertama sekali tuan mulia, kat rumah kita kena wujudkan satu keadaan suasana kita ahli keluarga sentiasa bermesyuarat bagaimana hari ni kita nak tunaikan kehendak Allah, perintah Nabi SAW. Mesyuarat untuk apa? Untuk agama,
Kan hari ni kan bagaimana kita mesyuarat dengan anak si kita, bagaimana kita nak wujudkan ni taklim. Ni taklim taklum. Bacaan hadis di rumah. Kita mesyuarat pakar-pakar anak si kita, kita kena hari-hari kita duduk mesyuarat, kita muzakarah macam mana hari ni setiap daripada isteri lelaki dalam rumah boleh datang ke masjid. Bagaimana hari ni setiap jiran tetangga kiri kanan kita ni boleh pun datang ke masjid. Bikin mesyuarat dengan anak kita. Datangkan kerisauan agama dalam diri mereka daripada mereka kecil lagi. Bila datangnya kerisauan agama, baru mereka rasa agama ni satu perkara yang sangat-sangat penting. Tanpa agama, manusia tidak akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Mesyuarat. Kemudian dan bila adanya mesyuarat, sambil tu dan bila mesyuarat pun boleh mesyuarat. Siapa yang nak masak hari ni, kalau ada anak perempuan, ada anak lelaki, mesyuarat dengan isteri. Hari ni abang pergi pasar nak beli apa, ni kita mesyuarat. Kemudian dan bila kita hidupkan taklim dan kita baca hadis Nabi SAW paling tidak setengah jam. Selepas tu tuan-tuan mulia, kan kita belajarlah hidupkan halqa Al-Quran tak? Halqa Al-Quran. Dan kemudian tuan-tuan mulia, halqa Al-Quran ni bila kita wujudkan di rumah, kita bacalah surah Fatihah, kita cek apa Fatihah isteri kita. Kalau si kita pandai, dia cek Fatihah kita. Dan kemudian tuan-tuan mulia, kita usahakan bagaimana hari ni kita muzakarahkan 6 sifat sahabat. 6 sifat sahabat ni panjang kalau nak dikupas yang mulia kan. Tapi apa ni 6 sifat sahabat? Pertama sekali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hakikat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian hakikat solat khusyuk dan khudu. Kemudian hakikat ilmu dan zikir. Hakikat ikram muslimin yang keempat. Kemudian hakikat ikhlas niat yang kelima. Dan dakwah dan tabligh. Hakikat dakwah dan tabligh yang keenam. Tuan-tuan, bila kita ni semua wajib buat usaha tabligh. Bukan usaha tabligh, orang tabligh, budak-budak tabligh ni tak boleh. Betul, dulu kan kalau kita buat usaha dakwah tabligh, yang tua pun kena panggil, tu budak tabligh. Kena label tu budak tabligh. Tuan-tuan mulia, usaha dakwah tabligh ni adalah usaha setiap orang Islam atas muka bumi ni yang telah akil balik, yang telah mumayyiz. Kemudian tuan mulia, fikir-fikir bakat-bakat bagaimana setiap daripada ahli keluarga kita dapat sempurnakan agama dengan kita keluar bagi masa 3 hari. Kan pergi taklim masturat. Apa dia taklim masturat tuan mulia? Taklim yang satu majlis yang mana wanita boleh turut serta. Kan wanita boleh turut serta, duduk dengan situ, dia muzakarah tentang adab-adab wanita. 6 perkara apa 6 perkara yang perlu diusahakan oleh wanita. Tu cerita dia panjang. Tuan-tuan mulia, kalau kita tak bawa anak isteri kita, keluarga kita kepada agama Allah, kan agama Allah dan sunnah baginda Nabi SAW, takkan ada siapa bakal bawa. Nabi dah tak ada, Nabi dah tak diutuskan. Zaman Nabi, tuan-tuan mulia, Nabi lah yang bawa seluruh umat ni kepada agama. Tapi kemudian diikuti para sahabat, tabi'in, dah tak ada, salafus salih pun dah tak ada. Ni siapa yang tinggal? Saya dan tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, kita ni tuan mulia, bila kita sebagai suami di rumah, kita kena faham setiap daripada ahli keluarga kita perlukan kasih sayang pada satu orang sama. Setiap daripada ahli keluarga kita perlukan perhatian daripada satu orang isteri, satu orang suami dan satu orang bapa dia. Tuan-tuan mulia, kita kena jadi orang yang pendengar setia. Tuan-tuan mulia, saya suka guna hashtag kita akan penat sampai MAMPUS. Kita akan penat sampai MAMPUS. Kenapa tuan mulia? Inilah saya dan tuan-tuan, umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang buat kerja dakwah akan penat sampai mampus. Kalau tuan-tuan nak rehat bila? Dalam kubur Allah Ta'ala. Kan? Kalau kita tidur kat sini tu tidur sekejap je. Kan? Dia tuan-tuan mulia, sangat penting tuan mulia. Kita kena tanam di kita, aku akan penat sampai ajal aku nanti. Selagi tu kita janganlah fikir kita nak rehat sekejap untuk mengambil tenaga, tapi sesungguhnya kita akan usaha sehingga seluruh umat ni datang pada agama, sehingga kita sendiri datang pada agama yang sempurna, sehingga anak bini kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan mulia, semua orang nak masukkan anak isteri dalam syurga Allah Ta'ala, tapi apa usaha saya dan tuan-tuan untuk masukkan anak bini kita dalam syurga Allah Ta'ala? Tuan-tuan yang mulia, kan kita kena faham, kan dekat masjid ni dan mulia, kita kena usahakan 5 perkara juga. Kan di masjid, tak kira di mana kita berada, tak kira
Walaupun kita bukan orang ahli masjid ni, tapi kita sama-sama bergotong royong bagaimana nak hidupkan amalan masjid. Kan kat sini tuan-tuan, alhamdulillah dah ada mesyuarat harian, kan ada gas pertama, gas kedua. Apa tu gas? Gas tu ziarah. Kenapa nak buat gas? Dia adalah tulang belakang agama. Kan kenapa dia menjadi tulang belakang agama? Tuan-tuan yang mulia, amalan paling aula sebelum datangnya solat apa yang mulia? Dakwah ila Allah. 13 tahun Nabi buat dakwah dekat Mekah, barulah turunnya perintah solat. Tuan-tuan yang mulia, kisah solat ni panjang yang mulia. Kita selalu dengar apa Isra' Mi'raj. Pernah tak tuan yang mulia fikir kenapa Allah turunkan perintah solat selepas 13 tahun buat dakwah? Tuan-tuan yang mulia, solat ni diturunkan untuk menenangkan hati setiap orang mukmin. Tuan-tuan yang mulia, sebelum solat ni turun, apa saja hajat orang mukmin akan melalui nabi-nabi mereka. Kan Nabi Musa, Nabi Isa, kan tak kira, sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sahabat sangat penat kan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penat. Maka Allah hiburkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisra' dan mi'rajkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menghiburkan orang Islam, orang mukmin pada masa itu yang buat dakwah dengan apa? Membuat hubungan dengan Allah secara terus. Tak perlu perantaran nabi-nabi lagi. Tak perlu perantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solat 5 waktu. Seorang yang bersolat 5 waktu, wallahi sebenarnya dia sedang Isra' dan Mi'raj di hadapan Allah. Kalau kita dapat rasa perasaan ni tuan-tuan, wallahi Allah. Tuan-tuan bayangkan kita berada di balai rumsuri Allah Ta'ala, di Sidratul Muntaha menghadap Allah. Kalau kita dapat perasaan ni, Masya Allah, inilah antara tanda-tanda satu orang tu mencapai sifat khusyuk dan khudu dalam solat ni. Kita tak ada perasaan ni tuan-tuan. Kenapa kita tak buat dakwah? Kita rasa lemah, kita rasa macam sembahyang ni tak ada apa-apa kerana kita tak buat dakwah kan. Kalau kita buat dakwah macam mana Nabi SAW sungguh-sungguh buat dakwah, maka Allah akan bagi hakikat solat dalam kehidupan. Kan tuan-tuan bila 13 tahun buat dakwah, kena pukul, kena cemeti, badan terbelah dua, badan dihanguskan oleh orang kufar pada masa itu. Diinjak-injak, Nabi dibaling dengan batu, berdarah-darah, barulah perintah solat turun. Hari ini kita solat, kita tinggalkan dakwah. Bagaimana keadaan solat saya dan tuan-tuan? Tuan-tuan, kita bersolat, kita kena ada kerisauan untuk orang yang bersolat. Barulah datang ke apa hakikat solat dalam kehidupan kita. Kan bagaimana hari ini solat dapat mencegah fahsyat dan munkar. Ya tuan-tuan, untuk perkara ini kita kena belajar insya-Allah kan. Kita sediakan diri masa kita setiap masa untuk buat dakwah pada manusia. Ceritakan kelebihan-kelebihan amal, kelebihan-kelebihan sunnah. Tuan-tuan mulia, hari ini kita kena sentiasa usahakan bagaimana kita hafal sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, bukan sekadar dapat nak amalkan. Dan kita kena hafal doa-doa masnunah, doa-doa yang mana akan menyebabkan hati kita sentiasa ada hubungan dengan Allah. Doa bangun tidur, doa nak tidur, doa ketika tidur, kan, doa makan, doa minum, doa wanita, doa melihat berhala, kan, doa melihat rumah-rumah yang besar, kan, sehingga Nabi SAW kata Allahumma la aish illa aish-al-akhirah. Ulama kita inilah doa bila kita tengok benda-benda besar, kan, kemudian kita tengok awan bintang, kita sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Ini ayat Quran nak beritahu bulan bintang ni semua tu yang mula Rabb tidak dijadikan sia-sia. Allah Ta'ala juga tempat kita akan kembali. Tuan-tuan, bila kita baca doa tu hari-hari, apa saja doa, maka Allah Ta'ala akan tingkatkan iman kita. Kerana doa tu menceritakan kebesaran Allah. Kan, kita nak makan, kan, kita baca doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah Tuhan kamu, berikanlah kami keberkatan, barik lana fima razaqtana, dengan apa yang kau berikan, rezekikan kepada kami. Wa qina adzabannar, ya Allah jauhkanlah api neraka daripada kami. Tuan-tuan. Cerita kebesaran Allah, jauh api neraka. Cerita kebesaran Allah, kepada Allah kita kembali. Cerita kebesaran Allah, moga-moga azab kubur diangkat, ya Allah. Tuan-tuan mulia, kita usahakan insya-Allah kan, kan kawan-kawan kita dah nak balik keluar daripada 3 hari, usahakan bagaimana kita boleh ajak setiap daripada kawan-kawan kita untuk berusaha. Usaha agama ni bukan dakwah tabligh, bukan untuk orang tabligh, tak, semua. Tuan-tuan mulia, kena ada kerisauan agama dalam kehidupan kita. Satu ketika di Yaumul Mahsyar nanti, saya dengar satu kisah. Tuan-tuan mulia, seluruh manusia dikumpulkan. Datang sekumpulan manusia dalam keadaan dipercahaya-cahaya. Satu kumpulan manusia datang dalam bercahaya-cahaya. Kemudian mereka datang nak berjumpa, nak dapat syafaat baginda Nabi SAW. Kemudian datang, Nabi bergerak menuju ke arah mereka.
Kemudian datang malaikat Jibril di antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata apa? Wahai Muhammad, sesungguhnya ini bukan umat. Rasulullah kata ini umat aku. Wuduk badan mereka bercair-cair kerana wuduk mereka. Jibril kata ini bukan umat. Jibril kemudian Nabi SAW beritahu Jibril kenapa. Maka Jibril kata sesungguhnya mereka ni beramal tapi dahi mereka tidak ada kerutan untuk memikirkan bagaimana orang lain boleh bersolat sebagaimana mereka dan dapat agama sebagaimana mereka. Bila Nabi dengar tentang perkara ini, Nabi kata ini bukan umat aku. Ini bukan umat aku. Maka jauh-jauh sekali sebut dia roh jauh, maka 500 tahun mula jauh dia pun. 3 kali 1500 tahun. Bukan mula. Kita usahakan, kita nak dapat, kita selawat, kita zikir, tadi tak fikir pasal orang lain. Kita belum tentu diterima amalan-amalan kita. Kerana tak ada kerisauan pada umat ini kan. Umat ini dibina, dibentuk atas kerisauan, kan, bukan sekadar pada amalan kan. Kalaulah solat itu perkara yang penting di sisi Allah, maka solat akan datang lebih dahulu daripada dakwah kan mulia. 13 tahun Nabi tak pernah, sahabat tak pernah menunaikan solat 5 waktu kecuali selepas 13 tahun buat dakwah kan mulia. Dakwah apa? Menyuruh manusia kepada Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Jadi untuk perkara ini insya-Allah kan mulia. Siapa sedia untuk bagi masa? Tambah korban lagi dan lagi kan mulia. Kan? Untuk menunaikan kehendak Allah insya-Allah. Boleh insya-Allah InsyaAllah. Doa sikit Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya awalan awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'is Samawati wal Ardh Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kaulah pemilik alam ini ya Allah, pemilik setiap hati-hati kami ya Allah, pemilik hati-hati isteri-isteri kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihankanlah kami ya Allah. Sekiranya Kau tidak mengasihi kami, maka tidak ada makhluk atau kuasa lain yang boleh mengasihi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kami sangat jahil dan lemah ya Allah. Kami buat usaha main ya Allah. Kami tak bagi masa yang sempurna untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, didiklah isteri kami, anak-anak kami dan diri kami ya Allah, agar dapat bertahan perintah-Mu, ikuti sunnah-sunnah baginda Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkanlah 5 amal-amal di rumah-rumah kami ya Allah, 5 amal di masjid kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadi adar, jadi asbab hidayah untuk umat ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah pergerakan kami, cakap kami ya Allah asbab hidayah semua alam ya Allah. Baikilah akhlak kami ya Allah, baikilah amal kami ya Allah. Dekatkanlah diri kami kepada diri-Mu ya Allah. Jadi kuasa kami untuk dekatkan diri kami kepada diri-Mu tanpa izin-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sempurnakanlah segala jemaah-jemaah yang bergerak di seluruh alam ya Allah. Bantulah agama kami ya Allah, bantulah amir-amir kami ya Allah, syurah-syurah kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, memudahkanlah urusan kami ya Allah dalam buat usaha dakwah ni ya Allah. Berikanlah kami kekuatan iman ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Kami ni tak ada apa-apa, tak ada daya, tak ada upaya ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami hidayah untuk kawan-kawan kami keluar di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami sangat memerlukan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Kami memerlukan afiat-Mu ya Allah. Kami memerlukan bantuan-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dalam keadaan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, umat ini menderita ya Allah, begitu juga diri kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah, kasihankanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.